Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada, bertemu sekali lagi dalam rancangan Purih Bangsaku, iaitu sebuah rancangan yang menyusuri kehidupan orang-orang tempatan Ketani yang memang bergiat aktif dalam dunia perniagaan. Dan untuk menyusuri kehidupan ini, Ketani akan memperkenalkan dengan mereka untuk mengetahui tentang perniagaan mereka dan dijadikan sebagai sumber inspirasi dan juga motivasi kepada belia-belia Ketani yang ingin memulakan perniagaan. Dan untuk kali ini, Ketani akan berkenalan dengan salah seorang pengusaha yang memang terkenal dengan tumbuh-tumbuhan dan juga ikan. Jadi kekal bersama saya, Dani Ahmad, dalam rancangan Purih Bangsaku. Okey kawan-kawan, sekarang ni saya dalam perjalanan menuju ke rumah pengusaha yang terletak di Mukim Brakas. Alhamdulillah, cuaca pun mengizinkan untuk Dani berjumpa dengan beliau pada hari ini. Jadi Dani ada terbaca melalui media sosial mengenai dengan salah seorang pengusaha iaitu mengenai dengan agroponik. Jadi Dani mau tahu sebenarnya apa lagi kandungan yang ada dalam proses agroponik ini. Jadi kita akan berjumpa dengan beliau sebentar lagi. Sekejap lagi sampai. Apa yang menariknya lagi, pengusaha ini baru saja memulakan perusahaannya pada 6 Jun 2020. Bertitik tolak permulaan perusahaannya hanyalah sebagai mengisi masa yang terluang ketika negara dilanda pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada ketika itu. Akhirnya telah mendorong beliau membuat keputusan untuk mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan. Kan kita bel. Hello, selamat petang tuan. Petang. Saya Dani Ahmad, selaku penyampai untuk program Purih Bangsaku. Jadi saya dengar Tuan Chai ada memiliki perniagaan aquaponik. Betul? Ada. Jadi program ini ada penonton-penonton ni mau tahu mengenai dengan program ini. Boleh tunjukkan kita? Boleh. Balah kasta. Kita ni ke sana. Jom. Tapi itulah. Jom kita ni ke aquaponik. Jadi Tuan Chai, mungkin boleh jelaskan kali ataupun ceritakan sejarah permulaan ataupun bermulanya idea menjalankan perusahaan ini, Tuan. Saya bermula dalam bidang pertanian ni 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Waktu itu baru 2 bulan lockdown pasal COVID. Betul. Jadi saya membuat research lah dalam Google. Lepas itu membuat trial system menggunakan drum yang biasa. Jadi waktu itu sukses jadinya. Dapat memelihara ikan dan juga ia juga dapat menahan juga hidup sayur-sayuran seperti kangkung suatu bah. Itu waktu aku cubalah nyangkut kalau sudah sukses ia punya demo trialnya. Jadi Tuan, kenapa memilih nama Kabunku? Salah satu keunikan menyimpan nama Kabunku tu. Apa sebab itu? Kabunku tu is my farm. Costingnya yang saya buat itu untuk tempat yang untuk saya bersarah nanti tempat saya bisa dapat kunjung. Betul. Jadi berapa banyak pekerja di Kabunku ni? Sekarang ni 3. Dan yang terakhir Tuan, kenapa memilih perusahaan dalam bidang aquaponik ni sir? Aquaponik ni sebenarnya visinya adalah closed loop system. Artinya tidak payah membeli makanan ikan. Betul. Dan juga sayur tidak payah simpan baja kimia. Ya seperti hidup bersama-sama ni bah, satu teamwork bah, seperti teamwork. Ikan ya, simpulan saling bekerja sama lah. Seperti au dengan tebing lah macam tu lah. Jadi ikan sama sayur itu kerjasama. Ikan itu membagi baja untuk sayur itu membersihkan air itu dikembalikan kepada ikan. Jadi proses putaran itu sama ya. Jadi ini kawasan tempat ini apa nama kampung ni? Terunjing Lama. Jadi ini kan sampai sini. Kan sampai suka tadi ni ni sekejap lagi. Sekejap lagi sampai ni. Dah terjauh ni. Sebenarnya hampir ke ni kawasan Terunjing Lama saja. Okey, jom kita ke sana.
Selamat datang Oh, ke terima kebunku. kasih. Ya udah sekarang Kebunku. saya bersama dengan Tuan Chai. Jadi Tuan Chai akan menunjukkan tempat kawasan ni. Ya. Boleh Tuan? Boleh, silakan. Terima kasih. Pertama kali menjejaki di tempat ini, kelihatan berbagai tumbuhan sayuran lettuce berbagai jenis. Apa yang menarik perhatian saya lagi ialah spesies ikan tilapia ditempatkan di bawah tumbuhan ini. Setelah sembang-sembang sama Tuan Chai, barulah saya memahami serba sedikit berkenaan dengan kaedah perusahaan aquaponik ini. Bercakap mengenai dengan bidang perusahaan aquaponik ini, ia adalah sebuah kaedah yang menggabungkan dua jenis produk yang berbeza, iaitu sayur-sayuran dan ikan bersama. Kaedah aquaponik ini bukanlah kaedah yang baru. Ianya telah banyak digunakan secara meluas, bukan saja di negara kita ni, malah di beberapa buah negara dunia. Ringkas cakap, bidang dalam aquaponik ini akan dapat menghasilkan dua komoditi sekaligus, iaitu tumbuhan dan ikan. Banyak je ikan di sini. Di sana berada juga. Jadi Tuan, saya pun ingin tahu je lah proses aquaponik ni macam mana sebenarnya. Aquaponik ni ada dua section lah. Sectionnya aquaculture sama hydroponic. Jadi hydroponic lama sudah orang pertanian hidroponik ini sudah lama di Brunei. Lama sudah di Brunei. Aquaculture juga lama, artinya pelihara ikan gitu. Jadi ini aquaponik ini adalah bidang dua ni disatukan. Disatukan. Jadi itu sebabnya bukan senang. Pasal harus tahu pasal ikan, ciri-cirinya, penghidupannya dan juga sayur. Dua dalam satu. Kalau anda cukup bagi makanan yang cukup untuk ikan, efek juga sayurnya. Jadi turut terkesan lah. Artinya itu sebabnya walaupun awalnya kan membuat hidroponik 100%, tapi kami mendapat cabaran lah. Artinya kami tidak sanggup menjalankan kerana bukan semua dapat ditanam. Bukan semua. Buat masa ni yang pengalaman kami yang kita lihat di Lapanah tu, barang-barang mint ataupun herbal vegetable dan juga yang lidah buaya, dill dan lain-lain yang agak tidak menggunakan banyak baja lah, dia dapat hidup. Jadi maksudnya ini adalah tumbuhan yang mudah tumbuh dengan menggunakan prosesnya, ya. Aquaponik. Ya. Jadi sekarang ni kami pun eksperimen untuk melihat apa lagi yang dapat tumbuh. Ya, jadi kalau kita lihat memang ia punya prosesnya cukup rumit lah, complicated lah macam tu. Tapi ini memandangkan ada beberapa tumbuhan yang sudah dicuba. Jadi mungkin apa saja produk yang dihasilkan dari Tuan sendiri? Apa saja tumbuhan yang dihasilkan selama ini? Yang kebanyakan lettuce sama juga basil, mint, dill, lidah buaya juga. Lidah buaya ni ia senang tumbuh dia di atas aquaponik. Jadi kita tadi kan bertanya lagi soalan yang lain, kita ni perlu ke tempat lain lagi. Mungkin kita ni berkunjung ke sana kali ya. Okey. Banyak ni tumbuhan apa ni? Ini Mint. apa Ini mint baru ditanam. Okey. Jadi kami bertanya Tuan, mengenai dengan pengeluaran dalam purata lah, pengeluaran sayuran lettuce berapa setakat ini? Setup di sini tidak berapa besar. Jadinya tiap bulan dalam 2 ke 300 kilo. 2 ke 300 kilo. Ya. Dalam sebulan? Dalam sebulan aja. Dikeluarkan. Dan juga dijual, tempat yang kami jual satunya di kafe-kafe, restoran di Brunei. Yang kedua melalui Instagram. Instagram juga? Ya. Dan yang ketiga, kalau sekiranya ada sisanya, kami jual secara consignment di supermarket. Jadi mengenai dengan tilapia pula, secara purata je lah. Berapa? Macam mana jualannya? Bagaimana ya? Sekarang ini dalam 3,000-an tilapia sini. Kami tidak selalu menjual kerana tilapia ni adalah kilang baja kami lah. Oh iya, betul. Jadi kadang-kadang dalam tiap 2-3 bulan kalau kami rasa ada melebihi, kami jual. Mereka dijual. Ya, dijual. Dan tilapia kami sini kualitasnya tinggi daripada yang biasa. Kualitas yang kalau tinggi, kita lihat
Airnya ni jernih, bersih. Hmm. Nada tanah, bukannya Tanah. seperti kolam di kolam tanah. Ha? Betul. Ini kolam fiberglass. Betul. Jadi baunya nada banyak bau. Kalau diikutkan memang pemakanannya pun terjaga. Terjaga, Satu ya. ikan nanti dia berbau kan Ya. kita. Dan dia bagi makanan makanan organik seperti maggot daripada Maggot. lalat dan juga duckweed, sayur-sayur ini pun airnya. disatukan juga ya. Ya, jadi dalam buat masak ni pasal belum lagi banyak maggot kami 50% dia bagi makanan lalat dan maggot sama duckweed, yang separuh commercial feed biasalah yang kami balik. Jadi ikan telepia ni selalunya dipasarkan di mana pemasarannya? CIG di Supermarket. di of course supermarket semua atau di target. Di target Ya, ya, ya. Okey. Mungkin kita boleh teruskan kali. Kita ni kan touring lagi tempat ini. Apa yang menariknya juga dalam perusahaan yang diusahakan oleh Tuan Chai, beliau turut memvariasikan beberapa inovasi dan menggunakan kaedah teknologi terkini sebagai langkah strategik dalam memaksimalkan sumber air yang menjadi sebagai nadi bergerak dalam perusahaan aquaponik ini. Kalau kita lihat sini ada tanaman mina tu Dan Alibah, kalau melihat macam banyak tong saluran, apa sebenarnya fungsinya ni? Ini dipanggil dalam bahasa Inggeris rain harvester. Okey. Jadi hujan yang turun itu kami menyimpan airnya tu. Pasal objektif juga sini adalah mengkurangkan penggunaan services daripada pemerintah. Self-sufficient objektifnya. Jadi air ni kita recycle daripada pakai daripada saluran yang biasa. Jadi berapa tong ni? Berapa ton sebenarnya banyaknya? Semuanya 53 tan. 53 Ya. ton Sebiji tongan ni 1 tan. Jadi di sini ada 53. Jadi biji. memang kalau satu kolam ni berapa tan diperlukan? Dalam 8. 8 tan Ya. untuk satu kolam. Ya. Jadi tiap bulan sekali kami nukar. Okey. Mari kita sambung ke atas dulu. Di sini ada satu ruangan yang Tuan Chai gelar sebagai pusat pemeliharaan lalat yang kita istilahkan sebagai black soldier fly. Thank you. Macam tempat sarang saja ni. Jadi Tuan, boleh jelaskan kali apa sebenarnya tempat ataupun fungsi tempat ni Tuan? Ini adalah kira section black soldier fly. Black Black soldier fly, farming lah, pembiakan black soldier fly, lalat tentera laut. Jadi siklusnya 38 hari. 38 hari. Dari talur menjadi Lava. maggot, Lepas tu jadi lalat bertalur, siklenya 38 hari. 38 Jadi kalau hari. kita lihat sini, ini siklusnya talurnya baru keluar ni. Jadi kami simpan talur di sini, lepas tu dalam 2-3 hari ia akan jadi lalat. Kalau kita lihat di sini, sekong lalat black soldier fly dapat bertalur 6 sampai 700 talur. Sekong lalat boleh mengeluarkan 600 ke 700 talur. Ya. Oh, banyak tu. Itu baru sekong Sekongnya tu. Ni banyak ni. banyak, ya Patut tak? dia banyak tu. Ya. Jadi ini sudah 5 hari. Yang tadi kita Ini yang lihat 5 hari? Ini yang 5 hari. Sudah kita lihat sudah basah kan? Membasar sudah. Membasar sudah tu. Ya, mudah lekas membasar. Bahkan dia begitu 38 hari saja. Ya, jadi ini fasanya baru 5 hari. Ini baru 5 hari. Lepas kalau kita lihat yang tempat lain nanti, Banyak. Dia tinggal beneath di ya, bawah. ya, di bawah. Pasir Apa ni? Tadi makanannya campur makanan sama najisnya lah. Dua ni lah. Ya, ya, ya. Untuk diorang makan. Ya. Jadi stage ni diorang masih makan, belum jadi pupa. Okey. Pupanya ia sudah hitam. Ya, sudah hitam. Itu ni yang hitam. Yang hitam. Jadinya sistem ni apa tu, lalatan ni, labia ni bijak bah. Ia sudah akan jadi lalat, ia sendiri cari tempat kering. Jadi sistem kami, no wonder ia kena buat macam satu corong lagi lurus. untuk diorang mencari tempat kering. Ya, jadi kalau kita lihat sistem kuan ni, baknya lah, panggil bak lah. bak. Jadi ia sendirinya Naik. ada rem. Remnya dia boleh lebihi 40 degree supaya ia dapat naik. Memudahkan Kalau ia lebih naik. ia dapat naik. Jadi
Ia waktu makan ia suka tempat basah-basah dia. Ini masa makan ni. Kalau ia kan jadi lalat, baru ia mencari tempat kering. Ia Ia sendirinya. Nampak kami Oh. basah. Jadi sudah masuk sini, kami ambil masuk Baru kemari. tersimpan sana. Masuk kemari. Kalau kita lihat di sini, anunya lah. Macam memudahkan cara sebenarnya. Penyediaan ruangan khas bukan sahaja dijadikan sebagai rehat bagi pekerja, malah dijadikan untuk penerangan bagi kumpulan NGO, persatuan atau rombongan pelajar yang ingin membuat lawatan dan mendapatkan pengetahuan mengenai agroponik ini. Perkara ini amatlah penting sesuai dengan hasrat beliau yang inginkan berkongsi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melibatkan diri dalam bidang aquaponik ini. Jadi Tuan Chai, bagaimana dengan bantuan dari kerajaan? Adakah mereka memberi sokongan untuk meneruskan lagi dalam perniagaan ini, Tuan? Ya, banyak. Kami mendapat banyak sokongan daripada kerajaan Tebaduli, khususnya di Badan Pertanian. Dalam buat masa ini yang diberi bantuan adalah harga yang bagus untuk pembelian sponge. Sponge ini yang penting untuk membuat paninan, untuk panen dan juga untuk germination ya orang. Dan saya percaya mungkin ada kenangan pahit manis ataupun pencapaian sepanjang menjalankan perniagaan ini, Tuan. Ya, memang ada beberapa jenis pengalaman yang saya menghadapi. Oleh kerana background saya bukannya dalam bidang pertanian. Background saya dalam bidang information technology. Jadi waktu COVID itu yang masa itu tidak dapat tani keluar. Betul. Jadi saya melihat masalah tani mendapatkan sayur-sayur dari luar negeri kerana sempadan semua ditutup. Jadi saya rasa aquaponik adalah satu solusi untuk menghadapi masalah kekurangan import dari luar. Betul. Jadi waktu itu mencuba itu senang kerana prinsipnya dapat tani Google dan mengetahui apa-apa yang harus dibuat. Tapi dalam perjalanan yang lebih panjang, ia banyak banyak yang harus belajari. Betul. Bukan semua sayur yang dapat ditanam di aquaponik. Betul. Kerana kalau anda bagi makan cukup arah ikan, ia bajanya daripada najisnya tidak mencukupi. Jadi sebaliknya makanan dari sayur tidak cukup. Itu sebabnya kami juga mencuba. Ada yang masanya gagal, tapi yang pentingnya pulang balik, cuba lagi. Cuba lagi, jangan putus asa. Terbangun, jangan putus asa. Dan pastinya apa cabaran? Mungkin ada cabaran yang paling banyak. Mungkin boleh kongsikan kali salah satu cabaran yang paling yang orang paling kuat lah rasanya untuk menerima rintangan ini. Cabaran yang kami menghadapi adalah yang khususnya mendapatkan pekerja tempatan. Dan juga selalunya waktu ada yang berminat tapi dalam seminggu dua dia sanggup lagi kerana kondisinya diorang biasa. Tapi walau bagaimanapun ada juga yang sudah pernah bekerja sini selama setahun lebih. Dan pengalaman yang didapati di sini memberi diorang keberanian untuk mencuba dengan pertanian yang lebih advance. Dan mungkin juga ada perancangan jangka masa panjang untuk aquaponik ini, Pak. Memang visinya adalah untuk 100% menjalankan aquaponik. Tapi buat sekarang ini kerana kekurangan skill set lah atau pengalaman dalam aquaponik, kami terpaksa juga mengambil langkah belakang sedikit untuk fokus dalam hidroponik. Jadi penjualan hidroponik itu membantu projek kami untuk membesarkan aquaponik. Hidroponik sistemnya lebih senang kerana dia ada waktunya dan waktunya cara-cara yang sudah set. Jadinya berapa banyak baja disimpan, ditanam atas air dalam 7 minggu dari biji menjadikan sayur yang full grown. Jadi dapat calculation, dapat
mengira-mengira pembelanjaan berapa. Tapi aquaponik ni kerana kita mesti mensiasati lagi lah lebih dalam mengenai berapa banyak dibagi makan ikan supaya ia dapat mengeluarkan nitratnya yang cukup untuk bunga-bunga. Itu masih ni pengalaman saya masih awal lah. Jadi saya juga mengalu-alukan dari UTB, UBD kalau ada yang dalam bidang pertanian dapat datang kerjasama dengan kami. Ya, betul. Memang mikirkan apa caranya dapat kita ni Meluaskan lagi konsep aquaponik ini supaya orang kita ni dapat juga berani untuk mencubalah. Betul. Adalah tidak dapat dinafikan sebelum sesuatu kejayaan diraih, segala cabaran dan rintangan pasti akan dihadapi. Berbagai liku dan rintangan dihadapi sebelum mencapai sebuah kejayaan. Saya sangat berbangga dan sangat terharu kegigihan Tuan Chai mencerminkan bahawa usia bukanlah sebagai pengukur dan dijadikan sebagai alasan untuk kita ni terus bergerak maju ke hadapan dan meneruskan usaha dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan seterusnya menyumbang sesuatu kepada kemajuan penghasilan ekonomi negara. Jadi sebagai penutup Tuan Chai, mungkin ada kata-kata semangat ataupun nasihat ataupun menaikkan semangat bagi belia-belia petani dan juga masyarakat lah untuk bergiat seni dalam jua bidang perniagaan. Mungkin ada kata-kata semangat daripada Tuan sendiri, silakan. Yang penting ada semangat lah, ada spirit untuk mencerobohi diri dalam bidang pertanian ni. Betul. Kerjanya ndak susah. Yang pentingnya kita berani, cuba dan juga tahan lasak. Tahan lasak yang pentingnya. Diperlukan. Sekarang ni orang muda-muda pertanian ni kadang-kadang ia ndak pernah menghadapi kesusahan. Betul. Jadi sedikit panas, sedikit angkat barang barat, baunya dah tentu. Itu sajalah. Tapi kalau berani mencuba dan ada minat dalam bidang ini, tidak ada masalah tu. Bukan satu bidang yang susah di menghadapi dalam bidang pertanian ini. Tapi sedikit-sedikit lah, jangan terlalu banyak planning terlalu banyak sampai satu langkah pun dah terbuat. Jadi pelan-pelan lah. Waktu saya juga di sini waktu COVID. Jadi waktu tu mencerobohi diri dalam bidang ini juga pelan-pelan aku mulakan dengan tangki yang kecil, ikan sedikit, sayur biasa, ikan kangkung gitu. Lepas tu pelan-pelan terjadi besar macam ni. Jadi asal berani dan sanggup menghadapinya, memang dapat sukses dalam bidang ini. Artinya kata kunci di sini adalah keberanian. Keberanian. Tapi yang pentingnya semangatnya lah. Betul. Semangat yang penting. Semangat itu. Alhamdulillah. Okey, Tuan. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi kalau ada rezeki. Okey. Sure. Come again. Okay. Thank you so much. Okay. Ya udah, sedar tersedar kita ni pun sampai sudah di penghujung rancangan dan apa yang kita dengarkan tadi cerita daripada beliau memang cukup tertarik. Dan saya juga kagum dengan cerita beliau, memang cukup menaikkan semangat kepada belia-belia petani, terutamanya kepada mereka yang ingin memulakan dalam bidang perniagaan. Dan sebagai orang bijak melihat masalah ini bukanlah salah satu jalan yang boleh kita terhenti. Sebenarnya memang banyak lagi cara ataupun solusi untuk mencari penyelesaian untuk lebih maju ke hadapan, dan itulah antara orang yang bijak memikirkan ataupun cara untuk menyelesaikan masalah apa saja rintangan yang mereka hadapi. Dan setakat ini saja, kita ni akan berjumpa lagi di lain rancangan dalam program ataupun rancangan Purih Bangsaku di lain peniaga yang lain. Di lain peniaga yang lain. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.